Aku jaga kuku juga je ni. Baik jangan lupa. Baik jangan lupa dia kan asyik maki. Ya, itulah masalah dia. Takut mic kita problem lah. Awak lah awak. Apa nak share ke jangan? Share. Aku takut ni, takut bateri aku. Hari tu problem bateri rupanya. Dia punya tu apa, dia nak tangkap suara tak boleh. Kan aku yang kena tembak dengan ahli-ahli Healing FM. File dia akan di copy ke grup lain. Dengan Ehsan. Siul je. Guna dengan Ehsan. Jamal. Baru masuk tengah jam. Nanti kat situ kau nak tulis nombornya ada bateri tak? Ha? Tak ada. Bateri ni dekat sini je, dekat telefon. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Sabar ya. Jelas tak? Ada gangguan suara tak? Ada? Okey. Pecah? Pecah Pecah saya tak pakai lah mic ni. Agaknya dekat sini kalau tak ada orang boleh lah. ya. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan yang dikasihi dan sayangi semua. Hari ini 22 Oktober 2020. Terima kasih kepada yang terus bersama-sama dengan Healing FM. Mohon maaf ya, hari ini keadaan mendung di langit sana, mendung juga di Southgate di Sungai Besi ini. Di mana pada hari ini tim penghantar ataupun Persatuan Penghantar Api Hailing Malaysia setelah masih lagi tidak berpuas hati terhadap pihak pengurusan Foodpanda, hari ini mereka datang untuk bersemuka secara depan-depan. Report polis telah dibuat 2 hari sebelum ini. Walau bagaimanapun nampaknya ada kesan yang agak tidak memuaskan di pihak penghantar. Jadi kita bersama-sama dengan Encik Hakim, iaitu Timbalan Pengurusi Penghantar. Encik Hakim, apa sebenarnya yang berlaku pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik. Okey, kedatangan kami pada hari ini disebabkan isu semalam di mana majoriti Foodpanda riders ID-nya diblok. ID-nya sekali diblok. Lagi. Baik. Okey, tetapi dengan alasan lain pula disebabkan riders tidak menekan tombol klik drop off button. Okey. Setelah pesanan diselesaikan. Baik. Okey, sebenarnya ada timbul kekeliruan. Okey. Okey. Contoh di mana kami mendapat laporan di mana seorang riders yang sedang menunggu pelanggan di lobi sebuah kondominium. Okey. Okey. Tetapi akibat daripada itu sistem telah detect riders tersebut tidak tekan klik tombol drop off tersebut. Okey. Sedangkan pesanan itu belum diserahkan kepada pelanggan kerana pelanggan dalam proses turun ke lobi. Baik. Jadi adakah itu salah rider? Okey. Okey. So sebelum tu adakah Tuan Hakim melihat ini sebagai tindak balas setelah report polis dibuat tempoh hari? Okey, saya tak boleh komen apa-apa. Baik. Cuma kedatangan kami di sini adalah untuk mendapatkan penjelasan sebenar. Okey. Baik. Apa yang telah berlaku terhadap sistem Foodpanda ni. Baik. Okey, di mana saya rasa ini adalah satu penindasan juga kepada riders lah. Okey, jumlah yang mengadu tu agak-agak berapa? Adakah ia ramai ataupun hanya Terlalu ramai. Terlalu ramai. Okey.
dalam Facebook dan juga kita telah buka semalam talian aduan di nombor handphone penghantar. Okey. Jadi saya mempunyai bukti-bukti yang kukuh dan kita akan dapatkan penjelasan. Baik. Dan kita mendesak juga pihak Foodpanda pada hari ini supaya batch ranking riders tidak jatuh. Itu kita akan desak. Baik. Kita akan usaha ke arah situ. Sebab benda ni bukan disebabkan salah riders. Bukan salah riders. Jadi ini pada hari ini memang tekad untuk bersemuka. Tekad untuk bersemuka. Baik. InsyaAllah kita cuba yang terbaik untuk riders kat sana. Untuk sekarang bergerak ke? InsyaAllah. Baik, jom. Sahabat-sahabat, itu dia Encik Abdul Hakim yang merupakan timbalan pengerusi penghantar Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia dan juga ahli jawatan kuasa mereka dan diikuti oleh beberapa rider Foodpanda. Ini Encik Nazirul, setiausaha kepada penghantar. Lawan tetap lawan. Ya, lawan tetap lawan ya. Baik. Keras sikit. Okey. Kita follow. Tapi ada kemungkinan Hailing FM tidak dapat masuk ke dalam pejabat Foodpanda. Kita cuba untuk mengikuti tim penghantar. Untuk info bersama sebenarnya isu-isu Foodpanda ini telah pun berlarutan daripada tahun lepas lagi. Ada saja isu yang melibatkan ketidakpuashatian di kalangan rider-rider Foodpanda itu sendiri. Walau bagaimanapun ianya bukan di luar, ianya adalah di pihak pengurusan. Itu adalah yang dimaksudkan oleh tim penghantar. Dan ketika ini mereka merasa amat cukup tertekan dengan apa yang berlaku daripada sistem sehinggalah kepada datangnya mereka pada hari ini bersemuka dengan pihak pengurusan Foodpanda. Dalam tempoh PKP ini hari ini 22 Oktober 2020 di Southgate ini, di mana pejabat urusan Foodpanda, sebelum ini mereka telah pun menghantar memorandum dan siri perjumpaan juga bukan sekali dua, sehinggalah kepada laporan polis dibuat oleh tim penghantar. Dari dulu saya tahu tapi belajar hal tahu aja pada mereka. Saya tahu memang betul melibatkan sistem. Memang buat kita pun banyak lagi apa banyak dibahas apa yang masalah kan. So saya dapat arahan kan, kata belum boleh jumpa apa-apa dari masalah ini. Ada isu lain. Isu pertama sebab isu boleh isu sistem. Isu kaki ayahan. Kita nampak pada ayahan itu bayar sendiri kan. Jadi kita pada persatuan pun kita keluar dalam entiti rakam tidak. Okey, syarikat saya kenapa nak dia rakam? Apa hak untuk dia rakam? Apa hak untuk rakam? Saya bukan orang tu yang wajib. Saya tak boleh nak jawab. Itu saja. Sebab kita nak saya bagi arahan untuk tidak boleh pergi Madura sebab hari ini kita banyak yang work from home. Itu work from home. Macam apa tak boleh jumpa tak selesai masalah. Dulu ada poin mana perjanjian. Pada ada tulis email ke apa untuk perjanjian dengan ni tak ada email. Sebenarnya penjelasan. Yalah, sebab dia orang pun nak membincang pada sistem kan. Pasal sistem, so dia orang perbaiki sistem tu, dia orang kena check balik sistem tu. Okay, so benda tu dia akan tengok apa masalah kat situ. Bukannya hari ni dia ada masalah kat situ, hari ni juga boleh settle benda tu. Tapi isu lama sebenarnya. Betul, dah lama sebelum ni pun tuan ada berhubung dengan mereka kan. Okay, sebelum ni berhubung dengan mereka melalui appointment atau benarnya? Kita buat appointment lah. So kita buat appointment. Tapi sebab isu ni, isu yang betul perlu diselesaikan sekali buat penjelasan sebelum. Ya, saya tahu. Tapi itu lah, ini kerana kita sistem. Ya, ada satu isu yang terjadi. Yang kedua isu e-order. Yang ketiganya isu kata lambat. Tak tekan drop off. Tak tekan drop off. Jadi ada rider yang tengah tunggu apa?
tengah tunggu pesanan customer Cuma saya bawa. boleh bagi tahu, saya beri arahan kata kalau nak buat ni kita buat lebih lanjut. Memang kita tak dibenarkan masuk tuan Tidak ada benar masuk. Kalau temu janji pun macam hari tu dalam sebulan juga untuk berjumpa. Itu saya tidak pasti tuan. Tuan Sebab hanya masalah apply ni mohon. dah lama sangat. Yalah, Memang nak- tapi memang tuan kami nak dua datang nak penjelasan. selesai. Tapi kalau penjelasan tu kalau saya tanya saya pun tak boleh bagi penjelasan. Sebab Okay, bukan sebenarnya nak tanyalah siapa yang betul-betul handle bahagian sistem ni sebenarnya? macam mana? Yang betul-betul jaga. Kita nak tahu juga nama dia kan. Okay, tak apa kita akan buat surat tak email betul janji. Tapi kita nak tahu siapa yang betul-betul yang saya tanya betul-betul bahagian sana waktu tu. Okey. Baik, nampaknya Tuan Hakim ada kesukaran untuk berjumpa dengan pihak pengurusan. Ada kesukaran tapi biasa tuan, ini semua ujian kita, dugaan kita yang perlu kita lalui. Tapi kita usaha, insya-Allah. Allah Maha mengetahui. Baik, Tapi kita tunggu. tadi pegawai itu mengatakan akan meminta kebenaran pihak tertinggi lah. Mungkin pihak tertinggi di sini untuk Tuan dibenarkan masuk. Seandainya tak dibenarkan masuk, apakah langkah Tuan ni? Kita akan buat laporan polis lah. Sekali lagi, Kita akan buat laporan polis sekali lagi. Di IPDPJ pada petang ini juga. pada petang ini juga. Ya. Ada kemungkinan turun ramai-ramai. Okey, kita akan arahkan semua riders yang terkesan dengan isu ni. Yang pertama, okey, isu wallet kita dah buat report polis hari tu. Yang keduanya isu gaji dan yang ketiganya sekarang ni isu ID digantung disebabkan tidak tekan drop off. Okey. Kita akan arahkan semua rider-riders yang terkesan buat laporan polis. Agar benda ni biar pihak atasan nampak lebih lebih serius lagi. Maksud Tuan, semua rider yang terkena macam di isu macam ni, terkesan. buat laporan polis. Ya, benar tuan. Okey, bukan hanya mengharapkan persatuan saja. Ya. Persatuan punya tugas lah. Sebab kita perlukan numbers. Okey. Kita perlukan numbers Okey. supaya pihak atasan selidik balik isu ni. Baik. Okey. Sebab saya nampak makin hari makin ditindas, makin ditekan kan. baik. Dan nampak tak ada jalan penyelesaian. Okey. Okey, sistem isu e-wallet contoh, kita dah jumpa 21 September 2020 baru ni. Masih belum selesai. Timbul pula isu baru. Okey. Okey, tak tekan drop off. Lagi isu baru. Okey, pasal gaji. Telah dibayar lebih. Walaupun And then potong. setelah 2 hari lepas membuat laporan polis di Balai Polis PJ, nampaknya tiada perubahan. Begitu ya? Okey, untuk makluman, alhamdulillah semalam Baik. pihak KSM Okey. telah berhubung dengan saya. Okey. Okay, dan mereka akan aturkan perjumpaan bersama dengan Jabatan Tenaga Kerja. Baik. InsyaAllah kita akan adukan juga Okey. perkara ini kepada mereka. Baik. Okey, ini bukan omong kosong. Baik. Okey, insyaAllah jika benda ni perjumpaan ini diadakan, semua dua riders ni Baik. kita akan maklumkan kepada pihak KSM dan pihak Jabatan Tenaga Kerja. Okey. Cuma kita tunggu tarikh saja sekarang ni untuk berjumpa dengan pihak mereka. KSM, Kementerian Sumber Manusia telah maklum benda ni dan memberi jawapan yang agak meyakinkan. Begitu ke Tuan? InsyaAllah. Baik. Jadi selepas ini kita tunggu kebenaran yang dipohon untuk Tuan masuk ke dalam sana. Ya. Baik, semua persiapan telah pun diatur ya Tuan ya. Saya perhatikan. Tak apa, kita tunggu tengok macam mana. Sebab kedatangan kami pada hari ini untuk mendapatkan penjelasan. Kenapa dan berlaku ya? untuk mendesak supaya batch ranking diorang pada minggu hadapan tidak terjejas. Tidak terjejas. Sekarang ini memang terjejas kan? Terjejas. Terjejas. Kita ada bukti Hmm. yang rider terjejas akibat daripada isu semalam. Okey. Okey, kita tunggu daripada pegawai sana. InsyaAllah. Memohon keizinan untuk masuk kan? Ini datang bukan untuk bergaduh. Betul Bukan tak? untuk bergaduh. Untuk kan? mencari Jalan di mana penyelesaian. jalan terbaik. Jalan penyelesaian. Walau Gandu melihat susur galur daripada kes-kes melibatkan antara rider dengan syarikat Foodpanda ini, ianya telah pun bermula daripada tahun lepas lagi Tuan. Sebenarnya daripada tahun lepas lagi. Baik. Daripada tahun lepas. Tapi Macam yang- tak ada kesudahan ke macam mana? Ataupun InsyaAllah kita usaha ke arah itu tuan. Kita usaha ke arah itu. sentiasa nampak macam sentiasa timbul isu saja ke Tuan? Tapi apa yang kita nampak, Okey. semakin hari semakin parah lah. Semakin hari semakin parah. Mm-mm. Semakin hari semakin ditekan. Bukan semakin hari semakin baik ke begitu? Bukan semakin hari semakin baik. Maka itu lahirlah penghantar kan InsyaAllah. untuk memperjuangkan rider-rider Foodpanda. Ya, kita cuba yang terbaik tuan, insyaAllah. Okey. Kan? Untuk riders. Kan?
Okey, bagaimana dengan kita pergi kepada Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia ni sebenarnya setelah isu ini timbul, bagaimana sambutan? Adakah sambutan yang diberikan kepada penghantar supaya bertindak lebih daripada apa yang dilakukan sebelum ini? Tuntutan tu. Bagaimana tuan melihat sambutan daripada ahli-ahli baru umpamanya? Alhamdulillah, pengharapan mereka terhadap penghantar Malaysia untuk menyelesaikan kemelut ni amat besar. Baik. Dan insya-Allah kami akan tunaikan amanah dan tanggungjawab tersebut dengan sebaik mungkin. Insya-Allah. Maknanya sebelum ini isu-isu mereka tiada siapa yang menyuarakan. Lebih kurang begitu ke? Dia lebih kepada individu ke? Lebih kepada individu. Maknanya mereka tidak ada saluran yang benar-benar berkesan untuk menyampaikan isi hati mereka. Tidak ada. Hanya di Facebook dan di kemudian Facebook, di grup WhatsApp. Okey, di page Food Panda sendiri. Baik, sekali lagi tuan, serukan kepada mereka-mereka yang ada masalah ni berkenaan dengan tugasan dalam Food Panda ini khasnya. Okey, kepada riders di luar sana, pada pihak penghantar, kita berharap bersabar dengan apa yang telah berlaku. Okey, ini semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Okey, tetapi saya sarankan kepada yang terkesan, buat laporan polis. Okey, buat laporan polis supaya pihak atasan memandang perkara ini dengan lebih serius. Baik. Kita insya-Allah petang ni selepas urusan di Food Panda ni selesai, kita akan terus bergerak ke IPD Petaling Jaya untuk buat laporan polis juga. Okey. Baik tuan, nampaknya kita perlu menunggu kebenaran masuk. Jadi kita berhenti untuk seketika pada ketika ini dan kita akan sambung lagi selepas mendapat keputusan sama ada boleh masuk ataupun tak boleh. Insya-Allah. Okey. Okey, kita tunggu sama ada dibenarkan masuk ataupun tidak. Pegawai daripada Food Panda datang untuk membenarkan ataupun tidak, ataupun ada sebaliknya yang mungkin boleh dikongsikan. Belum lagi nampaknya. Tersasar. Okey. Baik tuan, kita tengok para penonton semua. Okey, hari ini kita buat liputan di pejabat urusan Food Panda Southgate Sungai Besi ini, di mana pihak penghantar yang diwakili oleh timbalan pengerusinya pada hari ini menyampaikan rasa tidak puas hati. Bukan sedikit, bukan satu dua, tetapi ratusan daripada rakan-rakan rider yang menzahirkan ketidakpuashatian mereka dengan sistem Food Panda itu sendiri. Jadi untuk ketika ini masih lagi belum ada kebenaran nak masuk membolehkan mereka bersemuka dengan pegawai-pegawai di Food Panda. Mungkin kita akan hentikan live kita untuk ketika ini dan kita akan sambung nanti selepas mendapat keizinan masuk ataupun sebaliknya. Kita akan infokan semula kepada rakan-rakan kita. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton Hailing FM untuk saat ketika ini. Di dalam sana adalah pegawai-pegawai Food Panda yang sedang staf-staf Food Panda, di mana mereka menjalankan tugas mereka. Dan hari ini kedatangan penghantar adalah bukan untuk mencari gaduh, kata Encik Abdul Hakim tadi, tapi untuk mencari jalan penyelesaian. Kenapa berlaku seolah-olah penindasan ataupun teraniaya rider-rider dengan tugasan-tugasan melalui sistem aplikasi Food Panda itu sendiri. Menyorot kembali susur galur isu-isu Food Panda di antara ridernya dengan syarikat, ianya telah pun bermula setahun yang lalu. Seolah-olah ada saja yang tidak kena. Jadi maka itu lahirlah penghantar, iaitu Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, di mana mereka memperjuangkan nasib rider-rider yang bertugas di jalan raya, bertugas panas, hujan, dan kemudian ada yang terlibat kemalangan sehingga kehilangan nyawa dan sebagainya. Jadi mereka pada hari ini atas dasar itu mewujudkan sebuah persatuan yang dinamakan sebagai Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Okey, rasanya mungkin kita dah ada gambaran sama ada mereka dibenarkan masuk ataupun tidak. Yorana, awak email dekat ni ya. Email dekat rider to engagement pandai yang banyak. Sebab abang ambil dekat sini, dia kata abang buat email dia kan untuk buat perkembangan dia orang sebab dia orang kurang tadi kat sini. Okey, pegawai dia tu? Itulah dia work from home. Sekarang PKP kan, dia work from home. So bila saya call tadi kan, dia suruh email ni dia orang akan baca email dia. So orang utara kalau apa yang nak dah buat perkembangan dia. Itu je yang saya beritahu. Saya buat apa yang dia beritahu. Saya bukan dia kata.
Apa yang dia beritahu situ dia suruh buat gini, nanti dia akan aturkan atau bahan macam mana, atau tulis tak apa yang awak nak ni nak jumpa ke atau boleh awak Terima kasih banyak tuan. Minta maaf jika Ada. ada tak email lah. kata kasar budi bahasa ke apa, saya minta maaf. Dan sebab kedatangan bukan untuk dia lah. mendatangkan masalah, Itu tapi biasa lah. untuk menyelesaikan masalah. Dia biasa. InsyaAllah tuan. Dan nanti email kat situ lah tanya macam mana dia orang akan reply by email. Okey. Sebab dia orang banyak yang work from home sekarang. Lagi satu office bangsa pun dia tutup semua. Satu klinik tutup semua. Ada COVID. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia salah seorang pegawai Foodpanda menerangkan tidak dapat berjumpa, penghantar tidak dapat berjumpa dengan pegawai yang sepatutnya mereka jumpa pada hari ini. Jadi Encik Hakim mungkin ada kata-kata akhir setelah tak dibenarkan berjumpa pada hari ini dan diminta membuat email. Okey, tak apa. Kita akan hantar email juga. Okey. Untuk membuat temu janji. Baik. Dan kita telah usaha Baik. untuk mendengar penjelasan. Okey. Dan mendesak agar tidak berlaku kepada kejatuhan batch Riders Foodpanda. Tapi insyaAllah lepas ni kami akan terus ke IPD Petaling Jaya untuk buat laporan polis. Baik. Okey. Saya sarankan sekali lagi kepada riders yang terkesan, kita sama-sama buat laporan polis supaya pihak berkuasa memandang serius perkara ini. Baik. Dan saya memohon sekiranya ada wakil Kementerian Sumber Manusia yang menonton live Facebook ni, saya memohon agar perjumpaan tersebut dapat diatur dengan secepat yang mungkin untuk kebaikan bersama, insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih Tuan Abdul Hakim, iaitu Timbalan Pengerusi Penghantar Malaysia. Jadi sampai di sini saja sahabat-sahabat penonton di Eling FM. InsyaAllah kita akan cuba buat liputan andainya ada berlaku lagi satu lagi siri laporan di Balai Polis Petaling Jaya. Jadi kepada rekan-rekan sekali lagi mohon maaf jika ada salah bicara daripada tim Eling FM dan juga media-media yang lain. Terima kasih semua kerana menonton.